Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, market telah pun tutup pada hari ini, yang mana ianya tutup atas, iaitu tutup pada candle hijau pada indeks, tapi kebanyakannya untuk yang penny counter dah start retrace, minor retracement. Okey. Okey, saya just nak ulas sikit berkenaan dengan apa yang saya sharekan pagi tadi, berkenaan dengan, sebenarnya saya nak berbincang mengenai shadow. So bila saya buat soalan tu, saya letaklah begini, saya menggunakan Fibo sebab saya nak tengok anda punya teknik, sama ada body ke shadow ke. Dan kebetulan saya terletak untuk nak tahu sama ada anda ramai yang dah tahu pakai Fibo ke tidak. Rupa-rupanya masa pool ni dijalankan, so mostly 70% tak pandai lagi guna Fibo. Saya tak tahu sama ada anda tak pandai ataupun anda nak belajar cara saya guna Fibo, ataupun memang anda tak tahu guna. Saya tak tahu. So dalam ni pun sebenarnya saya tak kenal orang, so saya anggap saja anda nak belajar pasal Fibo. Tapi hari ni bukan saya nak cerita pasal Fibo lah. Kemudian insyaAllah nanti, cumanya hari ni saya, minggu pertama saya dah beberapa hari tak buat video. So for warm up, saya nak share berkenaan dengan shadow saja dulu. Nanti insyaAllah kemudian saya akan kita akan bincang balik berkenaan dengan Fibo. Sorry ada ini kerja saya tutup dulu. Okey, shadow, apa yang anda faham pasal shadow? Apa sebenarnya shadow tu? Penting ataupun tidak untuk anda sebenarnya shadow tu, ataupun shadow ni hanya sebagai macam lalang saja sebenarnya? Okey, saya nak huraikan sikit pemahaman berkenaan dengan shadow. Saya zoomkan sikit supaya anda dapat lihat dengan lebih jelas. Sorry, terlalu zoom pun nanti dia akan jadi petak. Okey, di sini ini adalah candle yang tutup merah, dan kemudian esoknya dia buka pada harga tutup dan kemudian meneruskan kenaikan. Okey, ini sebenarnya adalah hammer sebenarnya, jika anda perasan. Dia tutup dan buka melebihi candle buka semalam. So ini sebenarnya adalah hammer, yang mana di bawahnya sepatutnya adalah shadow lah. So shadow itu adalah pergi dan balik, maknanya penjualan dan pembelian semula pada paras yang dibuka. So ini adalah dua candle. So kalau ianya terjadi pada satu hari, ianya akan berbentuk seperti inilah, hammer, ataupun ada panggil shooting star, hanging man, all those things, semua tak kisahlah. Janji kefahaman kita sama. So bila ada signal macam ni, kemungkinan esok dia akan naik lah. Seperti ni, esoknya dia get up dan naik, kemudian harga tak boleh tahan dan turun lah. Itu dia punya story lah. Tapi mostly akan naik lah. Tapi naik ke mana tu kita kena tengok, indikator juga. Kita tengok lain-lain leading indicator, lagging indicator semualah. Cumanya kalau anda faham benda macam ni lah, bila berlaku macam ni, kemungkinan insyaAllah dia akan naik. Tapi naik ke mana tu, yang tu kita akan bincangkan kemudian. Just saya nak cerita pasal shadow sendiri lah. Okey, sekarang ni saya gunakan Chain Access. Chain Access ni adalah free software, yang mana ia menggunakan 3 tahun punya data, dan ianya adalah percuma.
Saya kurang sihat sikit dan weekend tadi saya demam. So sekarang ni baru saya ada energi sikit untuk buat video. Dan pada yang tunggu saya minggu lepas, saya minta maaf, saya tak dapat nak bagi topik apa semua. And then kemudian kalau saya nak cerita pasal Fibonacci pun sebenarnya agak berat hari ni untuk saya nak cerita. Saya nak cerita dulu pasal shadow. Okay, untuk anda, sebab saya kebetulan tadi saya cerita pasal Fibo, tapi saya tak ada berniat pun sebenarnya nak cerita pasal Fibo. Saya just nak share berkenaan dengan shadow. Okay, jika anda lihat kat sini jika anda rasa saya tak tahu tahap anda, cuma saya nak tanya, anda rasa selalunya anda akan ambil berat pasal shadow ni, ataupun anda just abaikan, hanya pentingkan body close? Itu saya just nak tanya. Saya nak tahu sebenarnya. Untuk saya, setiap candle yang berbentuk ini adalah penting. Sebab tu, setiap tu candle dia ada 4 perkara penting yang anda perlu tahu. Open, close, higher high, lower low. Contohnya macam ni okay, saya zoom sikit. Saya nak anda tengok candle ni Ini adalah asas sebenarnya untuk candlestick. Open, dia open pada harga 520. Dia close pada 530. Higher high dia 540. Lower low dia 510. So dia buka, saya tunjuk Tapi ini kalau anda nak lihat lebih detail, anda kena pergi kepada daily time hour time frame. So anda dapat tahulah dia punya jalan cerita. Dalam ni semuanya ada jalan cerita dia, ke mana dia naik, dia turun, kemudian dia buat retrace ke apa, semuanya ada dalam time frame yang lebih kecil. Saya sini nak share sedikit lah kemungkinan, tapi saya pun tak tahu. Kemungkinan dia open 5, dia saya tertekan tadi sebab saya tak pakai mouse, so agak okay. Okay, kemungkinan dia buka di sini. Okay, untuk membentuk candle hijau, dia close di bawah. Sini saya silap dia. Sepatutnya dia buka 530, dia tutup 520, dia cuba atas dan di bawah. Okey, dia buka di sini. Tunjuk contoh dia buka, dia mungkin pergi naik dulu, and then kemudian dia turun, dan dia cuba naik semula. Kemungkinan besar begitulah. Ataupun dia banyak story sebenarnya, tapi saya tak tahu yang mana satu. Saya just anggap. So anda dapat tahu dia buka di sini, kemudian dia close di bawah. Lagi satu kemungkinan, dia buka, dia turun dulu, kemudian dia naik tinggi, dan dia close balik. Tapi dia close di bawah. So dia buka sini, dia turun dan naik, kemudian dia turun balik. Tapi saya rasa kemungkinannya adalah macam ni lah. Sebabnya keesokan harinya dia turun lagi. Kalau dia macam ni, kemungkinan esok dia boleh naik pada paras yang dia tutup. Tapi saya rasa begini jalan cerita dia. Tapi kalau anda nak tahu, anda kena tengok dalam time frame yang lebih kecil lah. Sebentar. Okay.
Saya je nak share pasal shadow. Okey, untuk anda, saya buka dulu pada weekly time frame dan saya delete semua benda ni. Okey, ini adalah counter 1. Okey, kalau anda lihat kat sini ya, counter 1. Okey, sebelum ni dalam masa 3 tahun dia tak pernah mencipta new high, dan ini merupakan new high dia. Ini merupakan new high. Ini yang paling tinggi sebenarnya. So kalau anda percaya shadow ini tidak membawa makna, so sepatutnya higher high dia adalah di sinilah, betul? Pada harga 0.6 sepatutnya. Jika anda tidak mempercayai jika anda percaya bahawa shadow ini tidak penting, iaitu seperti lalang, dia tak memberi makna pun, dia tak memberi kesan pun sebenarnya kepada market. So sepatutnya dia punya high, dia punya resistance yang paling tinggi sepatutnya 0.6 lah. So apa benda yang lebih tinggi daripada 0.6 sepatutnya ada breakout. Jika anda fikir shadow ini tidak memberi sebarang makna. Sekejap, saya kena tutup saya punya Skype ni. Sekejap, saya silent. Tak apa. Dia agak, saya sebenarnya waktu office lagi. Okey, dan sekarang ni dia punya shadow yang tertinggi adalah pada 0.67. Shadow yang paling tinggi. So sekarang ni saya nak tengok, saya just nak share ke anda betapa pentingnya shadow ini. Ini adalah weekly time frame, which is satu candle ni mewakili 5 batang daily candle. Sepatutnya anda faham lah benda tu. So untuk membentuk daily memerlukan 5 batang daily candle. Satu batang daily memerlukan 8 hourly candle, dan satu batang hourly candle memerlukan 6 batang 15, lebih kurang macam tu lah. Dan satu bulan candle memerlukan 4 batang weekly candle. Okey, just saya nak tunjuk ini adalah pada weekly, yang mana shadow ni berbentuk high. So jika anda fikir ini tidak penting, saya nak tunjukkan anda, which is daily. Ini adalah pada daily ya, daily time frame. Jika anda fikir tadi bila saya kena log out dulu. Okey, dah berjaya pun. Okey, jika anda fikir jika anda fikir shadow tidak penting, jika anda menggunakan daily time frame tapi anda mengatakan shadow itu tidak penting, kenapa pada mereka yang melihat kepada daily time frame ianya adalah bermakna untuk mereka? Kenapa mereka yang berada low time frame daripada kita nampak itu bermakna tapi tidak kepada kita?
Saya just nak tanya yang tu. Kenapa anda lihat benda ni tak penting? Padahal ini menunjukkan ianya adalah satu reversal signal yang mana ini adalah bearish engulfing. Bearish engulfing. Sebab dia candle bullish and then esoknya dia gap up dan turun melepasi pembukaan candle hari sebelumnya. So ini adalah bearish engulfing. Ianya menunjukkan satu signal yang kuat sebenarnya. Tapi pada daily seolah-olah menunjukkan ini tiada makna, tak penting sebenarnya. Ramai antara kita yang endah tak endah sebenarnya berkenaan dengan shadow. Tapi pada daily ianya sangat bermakna. Iaitu ianya penting di mana ianya menunjukkan satu sell signal sebenarnya. Sebab tu saya kata semua candlestick yang membentuk adalah sangat bermakna. Sama ada shadow, open, close, higher high, higher low, semua adalah memberi makna. Itu salah satu daripada contoh. Saya bagi contoh lain ya. Sebab ini saya try buka dekat sekejap. Saya bagi kosong dulu. Saya tutup semua dulu. Okey. Okey. Ini adalah pada daily. Saya tengok tadi counter apa? 1. Ini adalah daily time frame. Okey, kita lihat kat sini ya. Jika contohnya anda tarik Fibo daripada kenaikan, contohnya di sini anda tarik Fibo sampai ke body sini dan anda mengabaikan yang atas ni, saya nak tunjuk ke anda. Saya kena highlight dulu dan nanti saya baru boleh tunjukkan kepada anda. Alright, sini ya. Ini adalah shadow. Saya letak warna kuning lah, dia nampak jelas sikit. Alright, shadow ini shadow yang selalu kalau kita tarik Fibo daripada body ke body, so kita akan abaikan shadow ni. Bagaimana pula dengan orang yang tengok pada hour chart? So ini adalah hour chart, which is di dalam shadow tu sebenarnya terdapat jalan cerita dan terdapat body-body sebenarnya, yang mana sebenarnya sepatutnya kita tak boleh abai pun. Sebabnya kalau kita nak tarik Fibo, kita akan tarik ke body juga. Tapi kenapa dalam daily chart kita abaikan, kita just ambil sampai di sini saja? Sebab tu saya kata anda perlukan pemahaman yang tinggi sebenarnya. Sepatutnya anda ada basic. Ini sebenarnya adalah basic shadow sebenarnya. Basic yang mana ada ramai trader-trader kat luar yang masih tak faham lagi macam mana nak clarify sesuatu counter tu, macam mana nak tahu kenaikan dan penurunan suatu counter tu, dan hanya melihat kepada body saja ataupun melihat pada candle tutup sebelumnya. Untuk anda mahir sampai ke tahap tu, anda sepatutnya ada satu basic, satu tapak yang kukuh, yang mana anda tahu sebenarnya benda tu. Cumanya masa untuk gunakan dia tu je anda boleh macam mana? Anda boleh manipulasikan sama ada nak guna di kawasan ni ataupun tidak guna di kawasan ni. Itu lebih kepada teknik, itu lebih kepada skill. Tapi anda perlu ada satu dasar, satu pemahaman yang kukuh daripada bawah sebenarnya, daripada akar. Sebab tu saya nak tunjuk ke anda
berapa banyaknya jalan cerita di dalam sebuah shadow yang mana selalu orang abaikan benda ni sebenarnya. Kita pergi ke counter lain lah, contohnya selalu counter yang banyak buat shadow ni macam Kyle. Penting sebenarnya untuk anda tahu shadow tidak juga. Jika dituntuk body macam ni, ini suatu counter yang bagus sebenarnya. Jika dia terlalu banyak shadow pun sebenarnya tak penting, bukan tak penting, dia tak bagus. Which is, kalau terlalu banyak sangat shadow, maknanya harga tak stabil. Maknanya dalam tu terdapat history yang mana terlalu banyak pump and dump. Sebab tu saya kata kalau nak pilih counter sihat, jangan banyak sangat dia punya batang ni. Ada tu tak ada masalah, cumanya jangan terlalu banyak. Dia pendek-pendek ni cakap 1-2 bit tu okey. Dia jangan terlalu panjang. Counter apa lagi ya? Counter yang bawah 20 sen ni sebenarnya kan banyakkannya banyak batang macam ni ya. Ini yang saya kata tu tak sihat ni sebenarnya. Dia terlalu banyak shadow memang dia ada jalan cerita dalam dia, tapi kalau terlalu banyak untuk daily khasnya, jika terlalu banyak dan tidak menunjuk dia tak close, dia body pun tak ada dan jarang ada body, menunjukkan satu counter tu sebenarnya patut anda jauhi. Saya nak tunjuk contoh lain lah. Saya bukan nak tunjuk counter mana bagus tak bagus, sebab itu saya dah explain. Okey, contohnya macam ni ini adalah counter daily. So kalau saya tunjuk anda sikit lah berkenaan dengan Fibo ni. Okey, counter Franken, kita pergi time dia tengah uptrend dulu. Alright, sini. Kita pergi sini, nanti saya tunjukkan kepada anda. Alright. So, kenaikan dia kita nak tahu sampai mana dia punya penurunan. So kalau sini body, so tak ada argument lah, betul. So lebih kurang dia punya adalah 38.2%, which is ini sebenarnya adalah support yang kuat. It is selalunya harga akan bertindak balas, iaitu price reaction selalunya berlaku pada 38.2%, yang mana kita akan tarik Fibo daripada permulaan kenaikan sehingga higher body ataupun higher shadow. So dia berlaku pada 38 and then kemudian dia bertindak balas. So dia naik sehingga sehingga 123.6%. Untuk yang baru nak tahu, Fibo ni sebenarnya terdapat banyak jenis Fibo. Ada Fibonacci projection, Fibonacci fan, retracement, time zone, up. Dan untuk yang advance dia ada Fibonacci di Napoli levels. Itu lagi advance lah. Itu lebih pada sistem. Dan sebenarnya semua Fibonacci ni sebenarnya saya guna, kecuali Fibonacci time zone ni. Saya tak guna bukannya saya tak suka, sebabnya saya tak berapa faham dan saya tak berapa mahir. Itu saja. Yang lain saya guna untuk keadaan-keadaan tertentu. Yang tu insyaAllah nanti saya ceritakan. Saya nak tunjuk shadow sebenarnya. Shadow. Kita pergi kepada weekly lagi. Saya agak kurang sihat, so suara saya saya harap tak apa-apa ni lah. Ini satu lagi contoh. Okey, saya nak ambil contoh yang ni. Kita pergi kepada monthly.
Ya, monthly banyak shadow. Saya tunjuk contoh. Jika anda ambil pada body dan bukan pada shadow, tengok sini adalah shadow yang panjang. Untuk monthly sebenarnya, kalau saya dapat lihat daripada sini, untuk monthly counter franker ni, sebenarnya dia nak naik ni. Dia masih dalam buying mode. Tapi anda kena tengok, ada Bollinger Band sini. Bollinger Band, ya, dia kemungkinan naik. Tapi saya kena tengok, saya tak berapa gemar sangat tengok dekat chart Nexus ni. Okey, tak apa, saya just nak tunjuk. Ini adalah dia punya shadow, yang mana pada monthly, jika anda rasa ianya tak penting, ianya hanyalah lalang. Dan kita lihat juga pada weekly, apa orang weekly nampak pada shadow tersebut. Ya, ini yang saya nak tunjukkan tadi. Ini merupakan shadow, yang mana sebenarnya shadow itu adalah satu reversal signal. Jika anda nak tahu sebenarnya, itu pentingnya anda kena pemahaman tentang shadow. Ini pun sebenarnya adalah shadow. Ini adalah shadow. Tak percaya, kita buka. Dan kita tengok pada monthly. Lihat lah. Dia kata ini adalah shadow, yang mana jika kita tak faham ini, kemungkinan besar kita akan buy dan kita loss. Sebab tu pentingnya shadow, pemahaman tentang shadow. Itu sedikit sebenarnya. Saya sebenarnya kurang ada idea untuk bercerita, tapi insyaAllah ini adalah kickstart saya pada minggu ni, dan banyak lagi sebenarnya yang saya akan share kepada anda. Dan saya harap anda dapat manfaat. Dan hari ini Alhamdulillah, siapa yang profit, tahniah. Daripada minggu lepas kita start profit, dan minggu ni saya expect mungkin ada sedikit retracement. Jaga-jaga sikit 2-3 hari ni, dan insyaAllah kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.